Baik, untuk ruangan kita pada hari ini kita teruskan Betul. bersama dengan segmen Sihat Minda ya, autism, menyentuh mengenainya bersama dengan narasumber kita iaitu Yang Mulia Puan Hanisah binti Zulkifli, seorang psikologis Pusat Perkembangan Kanak-kanak. Teruskan saja. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Apa kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sihat, mungkin kita boleh teruskan. Tadi kita sudah berbual dengan rakan Puan. Jadi dengan Puan sendiri, tadi sudah mengetahui yang anak tu atau seseorang itu setelah membuat penilaian didapati mendapati ia ada autism. Jadi apakah yang dibuat selepas itu? Ya, so seperti rakan saya sudah cakapkan tadi, kajian mendapati intervensi awal adalah yang paling penting lah. Intervensi penting dari semua aspek. So dari rumah, dari sekolah dan jika perlu also pertolongan dari profesional lah. Tapi yang phrase yang paling penting is jika perlu. Pasal intervensi ini will tackle issues, concerns dari parents apa. Tapi indah semestinya semua gunalah intervensi itu lah. So macam everyone orang assume that kanak-kanak autism itu mesti dalam kelas yang ada, especially for the autistic lah. Tapi indah pelang sebenarnya pasal they can study like other children juga. Indah semestinya diorang masuk dalam itu. Kalau diorang okay, sekolahnya pun can handle it. Sebenarnya okey pulang dalam mainstream class lah. So itu depends on the child punya skill, apa parents punya concern lah. So dan kami mau begitu aja yang diagnosis autism ini indah saja ada kesannya kara kanak-kanak itu je. It's also kara ibu bapa lah. Betul sekali. Pasal kebimbangannya adalah sebagai ibu bapa atau menjaga mesti ada rasa risau dan kebimbangan dengan bukan saja anak kita ni, macam mana kita ni kan mengatasi situasi itu ataupun mungkin ada bimbang yang tadi dah tahu apa akan dibuat. Apa akan dibuat dengan kalau anakku ada autisme, apa aku buat? Di mana aku mesti pergi? Apa langkah seterusnya yang mesti dibuat? Jadi kalau cakap tentang terapi dan pemulihan dan intervensi, apa yang disediakan oleh CDC? Di CDC kami ini the intervensi is I think before we start mesti ingatkan yang kerja kanak-kanak is untuk bermain. So jadi terapi dan pemulihan di CDC kebanyakan berasas untuk bermain. So pasal dari bermain, diorang boleh mempelajari kemahiran-kemahiran penting seperti kontak mata, kemahiran berkomunikasi sama orang, pergerakan motor kasar dan halus, so fine motor skills and gross motor skill, and kemahiran kognitif lah. So dari segi bermain, seorang kanak-kanak boleh belajar untuk berinteraksi sama orang surroundingnya. Diorang boleh belajar kosakata, so vocabulary, diorang mempelajari tingkah laku, kelakuan seperti duduk, dengar, memberi perhatian. Semua ni kemahiran ni it's important bagi seorang kanak-kanak terutamanya bila diorang kan sekolah. Pasal bila masuk sekolah kan expect duduk, mesti listen to teacher, mesti make friends macam itulah. So playing with other children is very important because they can learn all these social skills lah with other children. Begitulah ya. Memang sejak hari lagi kanak-kanak ini memang tahunya bermain saja. Tapi melalui permainan berkenaan mereka mempelajarinya. Apatah lagi betul ansur sesama kanak-kanak lain maklumlah ada yang nakal, ada yang diam. Jadi perlu untuk mereka ini memberikan lagi mengembangkan lagi cara mereka untuk bersosial ataupun berhubung bersama dengan kanak-kanak lain. Itu bagi kanak-kanak. Bagaimana pula bagi seorang ibu bapa untuk menyokong perkembangan anak-anak mereka? Okay, so biasanya nasihat kami kepada ibu bapa adalah untuk membaca maklumat pasal autism dari talian dari laman-laman yang dipercayai. Because sometimes ada yang dia cakapnya pasal anaknya saja, ini semestinya apa anaknya experience itu sama dengan orang lain punya experience lah. So ada beberapa kumpulan sokongan dan terapi tersedia dan dapat diakses dalam talian oleh ibu bapa. Antaranya adalah the WHO Caregiver Skills Training. So ini adalah latihan kemahiran penjaga yang percuma bagi ibu bapa untuk mengajar mereka strategi terapi yang boleh dilakukan di rumah. So ibu bapa tidak payah tunggu kerana antara CDC atau menghantar arah tempat terapi-terapi lain untuk dapat mengajar anak mereka terapi lah. Ada juga Genius Kurnia, ini dari Malaysia. Ini dapat diakses di YouTube sama Instagram. Ia menunjukkan beberapa klip video yang pendek dari ibu bapa yang
ada anak with autism untuk ibu bapa yang lain to talk about autism. Sama ada juga Early Autism Project Malaysia. Ini juga boleh diakses di YouTube dan Instagram. Ada kalau yang mau Western sikit, it will be raisingchildren.net.au. Ini adalah website dari Australia dan ia juga membagi a lot of videos dan rencana yang percuma untuk parents lah. So, mengetahui dan memahami autism adalah very important. It's very important untuk anak atau untuk family. Pasal kalau Indah memahami apa autism ini, it's very difficult for us to provide intervention. So intervention is not just di arah tempat profesional, it's also di rumah lah. Betul. So yeah, it's very important. Mesti faham exactly what is autism. Betul sekali. Jadi mungkin boleh pun kongsikan tadi antara medium yang ibu bapa atau penjaga boleh akses dari website, dari YouTube dan sebagainya. Mungkin kalau di negara kita ini sendiri, dari manakah caranya, saluran yang mesti kami lalui untuk mendapatkan sokongan-sokongan tersebut? Biasanya minta rujukan dari arah CDC lah, tapi banyak pulang ada tadi kalau rakan saya cakap ada banyak tempat-tempat terapi sudah meningkat lah. So kalau kita melihat arah Instagram banyak tu sudah, atau kita tanya-tanya kawan-kawan ada tu sudah. Tapi kalau kita mau dari CDC, kami ada memberi list yang senarai lah yang biasanya parents pergi. Bukannya kami, ini pulang kami cakap ni the best one lah, tapi it's the one yang parents cakap, oh anakku ke sini, oh anakku improve di sini, anakku di sini improve di sini lah macam tu. Jadi ini terpulang juga kepada kanak-kanak berkenaan ya. Persekitarannya bagaimana. Betul. Jadi itulah antara bantuan daripada pihak CDC bukan hanya setakat dalam penjagaan berkenaan tapi juga kesempatan mengumpulkan juga ya, memberikan bantuan kepada ibu bapa khususnya terpulang kepada kita ni sama ada untuk menghantar anak tersebut kepada tempat-tempat sedemikian, tapi perlu juga ada kajian sendiri sesuai kena dengan anak-anak berkenaan. Ya. Kadang-kadang kita ni lain-lain orang, lain-lain cara belajarnya. Mungkin kita ni lebih berkembang di sini, tapi orang lain dia berkembang di sini macam mana. Tapi dia bermaksud yang ni baik, ini buruk. Betul Puan. Baik, dan juga tadi Puan ada menyentuh tentang tempat-tempat ataupun cara untuk menyokong perkembangan anak-anak. Kesemuanya ini boleh diakses secara online saja ataupun ada yang mendidiknya secara fizikal dan perlu ada bayaran. Semuanya through online saja, and then ada bayaran lah. So pasal parents kadang-kadang kan itu apa budgetnya and everything like that, and all these atau should be access to parents for free. So everyone have resources lah. Betul sekali ya. Tinggal mereka sendiri untuk mencari di mana yang sesuai dengan gaya cara mereka menjadi seorang ibu bapa. Dari pengalaman daripada pihak Puan ya, apakah antara cabaran-cabaran yang sering dihadapi oleh ibu bapa ini khususnya? Dalam pengalaman kami, sudah pulanglah, tapi ibu bapa yang mempunyai anak-anak berkeperluan khas seperti autism lebih cenderung untuk mengalami tekanan. Dan ada banyak sudah kajian mendapati yang mereka lagi tinggi risikonya untuk bercerai lah from the stress and everything like that. Salah satu faktor yang boleh mempengaruhi masa depan dan kesihatan mental kanak-kanak yang autism serta keluarga mereka adalah yang tadilah seperti saya katakan, jika the parents atau Indah faham atau Indah tahu pasal autism ini. Dan satu lagi faktor is kalau ibu bapa Indah menerima diagnosisnya lah. Pasal kalau diorang Indah faham, diorang Indah menerima diagnosisnya, ia boleh menjejaskanlah diorang punya komitmen untuk bagi intervensi, komitmen untuk bagi terapi. So macam tadi, we give banyak sudah resources online apa, it's for free, is parents boleh akses bila-bila saja. Tapi kalau diorang dah faham, they don't think anak diorang ada autism, diorang dah akan akses lah. So sekiranya diorang Indah faham, Indah menerima, ada je diorang cakap, oh okey tu, anakku seorang lambat je bercakap, ya sekolah okey dia. So kami cakap intervensi is important awal sudah. Kalau diorang buat cepat tu lambat. So intervensi akan akhir. So Anda tahu macam mana laju ia akan menangkap, Anda tahu berapa gapnya. So lagi awal lagi boleh catch up lah. Tapi kalau lambat tunggu, korang 3-4 years gap dari orang lain lah. So semua kanak-kanak diorang memerlukan sokongan dari ibu bapa, dan also ibu bapa memerlukan sokongan dari diorang punya keluarga, dari orang ramai, dan jika perlu profesional yang lain je lah. Baik, alhamdulillah.
telah pun diberikan ya kepada kita ni semua ya mengenai dengan masalah berkenaan. Memang tidak dinafikan autism ini dari awal lagi ada yang masih lagi keliru. Malah mungkin pada ketika ini masih lagi keliru. Apa sebenarnya autism? Adakah anaknya ini dikategorikan sebagai autism ataupun mereka yang mereka kenali ini dikategorikan sebagai autism? Akan tetapi ianya amat meluas dan untuk mengetahui lebih lanjut kita boleh tanyakan kepada mereka pakar dan juga kepada pihak CDC, malah juga kepada ibu bapa tadi berkesempatan ya. Saya dikongsikan sedikitlah ya puan ya mengenai dengan cara ibu bapa untuk membantu dalam perkembangan anak-anak. Antaranya boleh layari di WHO Caregiver Skill Training. Kemudian di Genius Kurnia dan seterusnya Early Autism Project Malaysia dan juga raisingchildren.net.au ya. Dengan sedemikian insya-Allah kita akan lebih memahami dan juga dapat kita ni sama-sama betul ansur. Walaupun kita ni bukan sebagai ibu bapa, tapi kita sebagai insan ini juga sebenarnya perlu memahami kadang-kadang masalah yang dialami oleh ibu bapa khususnya. Kita ni lihat remeh-temeh. Kita ni pun kadang-kadang apakah ni gigitan kuih dan sebagainya lah. Ini sebagai kenyataan lah. Mengapakan anaknya ni sedih-sedih. Tapi bila kita memahami sebenarnya itulah yang perlu dihadapi oleh ibu bapa. Mereka pun sebaik mungkin indahkan mahu anaknya tu berulah dan juga mahu anak itu menangis dan sebagainya. Jadi mereka perlu juga. Jadi kita ni perlu betul ansur lah sesama mereka ya. Betul sekali Muhammad. Jadi kita ni sebagai manusia juga ya, apa yang membuatkan tadi berbeza dengan binatang ialah kita ni mempunyai sifat empati. Empati dan rasa ingin memahami akan situasi seseorang itu. Jadi walaupun perkara tersebut tidak terjadi arah ke diri kita sendiri ataupun orang terdekat kita ni, tapi cubalah untuk membuka mata, membuka hati untuk menerima. Tadi juga mempunyai peranan kita sebagai masyarakat ya. Betul. Untuk menolong merapatkan jurang antara dua komuniti ini ya. Muammar, itulah satu sen saya. Betul. Itulah ya. Sebenarnya memang banyak kan dibincangkan daripada perbezaan perspektif daripada seorang-seorang lah ya. Tapi ini daripada pihak puan sendiri, daripada pihak CDC. Semoga apapun yang kami tanyakan ini telah pun menjawab segala persoalan lebih kita yang telah pun memang lama sudah terpendam di dalam hati. Ya. Rasanya kalau habis kita ingin bertanya ya mengenai dengan contohnya mengenai dan segmen Sihat Minda ataupun mengenai dengan autism ini kita boleh hantarkan ya soalan habis kita menerusi pos yang kami bawakan sebelum ini, malam sebelum ini. Dan ini bermakna di hari-hari seterusnya ataupun hari nanti yang lain habis kita boleh ya jika ada sekiranya minat dengan soalan berkenaan, tajuk berkenaan boleh saja hantarkan di ruangan komen soalan-soalan berkenaan dan semoga kami akan berkesempatan untuk mengetahuinya dan juga berkongsikannya ya kepada habis kita ataupun tanyakan kepada narasumber kita. Dan juga mungkin rasanya kita sudah pun berada di penghujung kita ya pada hari ini. Kita untuk akhirnya kita serahkan bersama dengan puan ya. Bagaimana puan jika ada mesej yang boleh disampaikan kepada pendengar ataupun penonton kita? Okey, so nasihat kami bagi ibu bapa adalah untuk mengetahui tahap perkembangan anak sendirilah dan memakluman doktor mereka kalau jika kita ingaukan yang mencapai perkembangan tertentu mesti ambil tindakan awal dan jangan takut untuk menerima nasihat dari orang dan pertolongan dari orang lain lah. Kami pun menasihatkan yang pertolongan ini bukan saja untuk kanak-kanak, untuk ibu bapa jugalah. Pertolongan ada juga tersedia untuk ibu bapa jika perlu. So, sepertinya jika perlu, ibu bapa juga perlu sedar bahawa kadang-kadang mereka yang perlu mendapatkan pertolongan untuk membantu anak mereka lah. Kesihatan mental adalah penting dan bantuan adalah tersedia. Mereka boleh melawat klinik terdekat dan minta rujukan dari doktor untuk menjumpai siapa saja, for example psikologis lah. Baik, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih puan atas pengungsiannya. Diharapkan apa saja pun yang diberikan tadi dapat memberikan manfaat kepada penonton-penonton kami di mana saja pun anda berada dan ingin ucapkan juga ribuan terima kasih kepada puan Hanisa atas kesudian untuk datang pada studio kami hari ini. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam.